Peranan 4x4 adalah masuk truk-truk ini ataupun 4x4 ini akan masuk di kawasan pendalaman yang kita boleh masuki air separas enjin itu, kita boleh masuki. Maksudnya yang kenderaan-kenderaan biasa tak boleh masuk atau lori-lori besar tak masuk, insyaAllah kita boleh masuk. Jadi kita ahli MT akan masuk sampai ke kawasan, maksudnya dalam sungai je lah, tidak. Yang lain insyaAllah kita akan masuk sambil kita merekod tu. Jadi selepas itu adalah milik individu. Truk-truk itu milik individu, ahli-ahli saya, ahli-ahli MT kami, dan juga ahli Dewan Perniagaan Malaysia Kuala Lumpur. Jadi selepas habis program itu, mereka semua ada aktiviti masing-masing mereka. Oh, kita tiap-tiap tahun gerak. Sebenarnya ini bukan baru nak lancarkan. Lancarkan ni pasal kita bergabung dengan Dewan Kuala Lumpur. Selama ni saya lancarkan untuk masjid, saya lancarkan untuk MT, saya juga ajarkan untuk Dewan Kuala Lumpur. Maka saya sebagai tajuk bencana ni saya gabungkan semua. Dan selain itu bukan takat banjir, kita pergi yang banyak tempat pendalaman untuk bagi bantuan orang asli. Belum ni saya lancarkan di Sederut, Raup, Pos Sederut. Bantuan orang asli di situ, dan banyak tempat lagi yang kita pergi. Maksudnya kita telah khidmat dengan NGO dalam membantu kecemasan ini bukan baru, dan kita berterusan, konsisten yang berterusan. Cuma kita buat biodata sistematik ini selepas kita buat kajian benda ni semua. Contoh, di sini ada pegawai JAKIM, contoh JAKIM pun ada buat, JOA pun ada buat, pihak daerah pun ada buat. Tapi biasanya kalau asli ni dia telah ada satu badan sendiri, JOA yang memantau dia. Tapi selama ni kita mantau, kita masuk, kita tengok berapa keadaan. Segi minta maaf sekarang untuk dalam perkembangan Islam sendirilah. Kita Presiden kita buat surau cari enjin. Contoh di ataupun konsep mengislamkan yang masuk Islam. Lepas tu memang disiap ni ada JAKIM mengantar berbagai dia. Tapi setakat mana fungsi saya pun minta JAKIM di sini, saya minta JAKIM tolong pantau. Contoh Sungai Rasau. Sungai JAKIM yang letak L41 duduk di JAIS, Jabatan Agama Islam Petaling. Sepatutnya kalau yang dulu JAKIM letakkan pemantauan itu di kawasan itu sendiri, bukan di pejabat agama. Duduk bersama orang asli. Kalau kita betul nak buat, saya berani bercakap di sini kerana saya libat turun padang, jumpa, sama-sama berkonsisten terus ke arah itu. Dalam misi bantuan, masing-masing bermain peranan. Bomba dengan peranan JPM, ataupun polis, ataupun JKM. Semua masing-masing ada bantuan setakat mana itu. Cuma kita ni, bila kita masuk bergerak, kita akan punchkan tempat tu. Contoh dia macam masuk jalan lah. Kita bantuan orang luar, kita tak tahu kan jalan kawasan itu. Jadi orang yang riki daripada kita ni masuk, bantuan yang masuk ni, dia akan dibekalkan. Yang jalan ini ada 10 rumah. Dan 10 rumah tu, rumah nombor 1 nama Aminah. Nerima 10 beras. Dia akan masukkan data. Nanti kita punya server, kita akan masukkan server kita dan kita akan susun benda ni. Jadi benda ni termaktub. Kalau dia cakap dia tak terima atau terlebih terima, kita tahu. Yang menghantar, kalau dari medan tracker, siapa ahli medan tracker yang hantar? Dia kena, kita ada rekod dia. Berapa dia terima. Maksudnya, sepatutnya sistem inilah yang ada. Kita boleh tanya sekarang. Kalau kita tanya pada hari ini, saya rasa tak ada siapa yang boleh jawab di Kelantan berapa orang rumah yang masih belum balik rumah dia. Atas apa alasan itu lain. Tapi berapa orang, kita takkan boleh, siapa pun boleh jawab benda ni. Itu saya sendiri turun ke Padang bersama Presiden saya. Tak bukti. Berapa kali dia dah terima bantuan sejak dia duduk di kemah tu pun, tak ada siapa yang boleh bukti. Melainkan kita guna biodata ni. Sebab tu sistem data ni sepatutnya ada pada negeri-negeri. Dengan tekan satu button, tak payah nak rujuk siapa. Kita rujuk JKM. Dulu orang ni dah terima tak JKM? Kan satu manual. Itu dah jadi manual dah. Sekarang kita menuju ke negara maju. Tak sepatutnya benda tu terjadi seperti itu. Dan sistem ini sepatutnya kita miliki. Sistem ni. Selepas saya lihat di beberapa negara, saya rasa sistem ni adalah sistem yang sangat terbaik. Satu, segi menangani ketirisan. Yang kedua, cara terus kepada mangsa. Maksudnya tujuan asas kita sampai kepada sasaran. Jadi dengan
dengan adanya benda ni, sistem ni, kita tahu dia dah terima. Kalau dia cakap dia belum terima, kita tak terima. Sebab itu setiap kali banjir dah surut, dah lepas, sampai sekarang kita boleh dengar banyak rintihan, banyak ni. Sedangkan saya difahamkan berjuta-juta barang dihantar. Jadi macam mana benda tu jadi? Jadi sistem, patut kerajaan gunakan satu sistem ni. Sebab tu saya cadangkan kerajaan atau kerajaan negeri ambil sistem ni untuk gunakan itu.